Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Video kali ini adalah sambungan sains tingkatan 2, bab yang terakhir iaitu bab 13. Sebelum ni kita pergi asteroid, meteoroid, lepas ni komet. Apa dia komet? Komet merupakan jasad kecil yang terdiri daripada campuran ais, gas dan debu beku yang bergerak mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri. Yang sebelum ni daripada batuan, logam. So yang ni tak. Yang ni daripada ais, gas dan debu. Itu dia komet. Ciri dia. Ciri-ciri dia terdiri daripada dua bahagian, ada kepala dan ekor. Panjang ekor komet ni boleh mencapai sehingga 150 juta kilometer. Nampak betapa panjangnya ekor dia tu. Saiz kepala dia boleh mencapai 250,000 kilometer. Terlampau panjang komet ni. Terbina daripada gas dan air yang membeku menjadi ais dan sedikit debu dan batuan. Beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri yang berbentuk elips. Bergerak dengan purata julat kelajuan 10 km sesaat hingga 70 km sesaat. Ni dah cahaya dia kan. Komet Halley dilihat melintasi bumi pada tahun 1986. Maksudnya 36 tahun yang lalu, dan dijangka akan melintasi bumi semula pada tahun 2061. So sekarang 2022. So tak lama lagi kita akan nampak apa dia, komet Halley. Okey, komet Halley. So lebih kurang 39 tahun lagi. 39 tahun lagi kita akan nampak balik komet Halley ni. So yang tu pun insya-Allah. Ahli petrologi. Petrol ke? Petrologi ialah kerjaya dalam salah satu bidang geologi yang mengkaji asal usul, komposisi, struktur dan perubahan batuan. Batuan yang dikaji termasuklah jasad angkasa yang sampai di bumi seperti meteorit dan asteroid. Siapa nak jadi ahli petrologi, minat dengan batuan, boleh. Pergerakan. Asteroid dan komet bergerak melalui orbitnya sendiri mengelilingi matahari. Asteroid, komet. Meteoroid bergerak secara bebas di angkasa serta dipengaruhi oleh daya tarikan graviti bulan dan objek lain di sekelilingnya. Hal ini demikian kerana saiz dan jisim meteoroid yang lebih kecil menyebabkannya lebih mudah dipengaruhi oleh daya tarikan graviti yang kecil. So itu dia meteoroid. Dia tak ada orbit dia sendiri. Okay, kita tengok pergerakan meteoroid. Meteoroid merupakan serpihan batu dan logam kecil yang terapung di ruang angkasa dan bergerak di ruang angkasa. Serpihan batu yang kecil je meteoroid ni. Apabila meteoroid memasuki atmosfera bumi, meteoroid disebut meteor. Geseran molekul antara udara dengan meteor menghasilkan haba sehingga terbakar dan terhasil coretan cahaya. So dia berlaku pergeseran ni. So yang tu yang keluar cahaya. So masa ni nama meteor. Pancuran meteor berlaku apabila meteor memasuki bumi dengan banyak pada satu masa. Kebiasaannya meteor akan habis terbakar sebelum sampai ke bumi. Tetapi ada juga meteor yang dapat sampai ke bumi. Meteor ini disebut sebagai meteorit. Okey, kawah akan terbentuk akibat hentaman meteorit. So kena ingat, meteoroid, lepas tu dia jadi meteor, lepas tu kalau terlepas ke bumi, dia nama dia meteorit. Okey. So itu dia meteoroid. Inilah kawah.
Kawah yang besar terbentuk akibat daripada hentaman meteorit kira-kira yang ni berapa? 50,000 tahun dahulu di Arizona, Amerika Syarikat. Diameternya kira-kira 1.2 km. So diameter sini ke sini 1.2. Okey, 1.2. Yang kedua, pergerakan asteroid. Asteroid bergerak dengan kelajuan 25 km sesaat. Kebanyakan asteroid berada di lingkaran asteroid, tetapi ada juga orbit asteroid yang berada di luar lingkaran asteroid seperti Apollo. Ni Apollo warna merah ni. Amor warna hijau ni, dan Aten. Aten warna kuning. Ada juga. Orbit yang berada di luar lingkaran asteroid boleh berhampiran ataupun bersilang dengan orbit bumi. Pelanggaran boleh berlaku antara asteroid dengan bumi pada titik persilangan atau lintasan berhampiran orbit bumi dan orbit asteroid. So kita boleh berlaku pelanggaran dengan asteroid ni. Kalau kenalah titik bersilang ni kena semua, kenalah pelanggaran. Pelanggaran dengan asteroid yang bersaiz besar boleh menyebabkan kemusnahan hidupan di bumi. Asteroid dikatakan menjadi salah satu faktor kepupusan dinosaur. Kan zaman dulu kan kita belajar ada dinosaur. Lepas tu salah satu punca dia inilah, ada tumpahan daripada asteroid, hentaman batuan daripada angkasa. Yang ketiga, pergerakan komet. Komet bergerak pada julat kelajuan 10 hingga 70. Kebanyakan komet berasal dari lingkaran Kuiper dan awan Oort. Apabila komet menghampiri matahari, komet semakin laju, mencair dan kelihatan seperti berekor panjang. Ni macam ada ekor belakang ni. Okey, ni matahari, yang ni bumi, so yang ni komet. Komet. Ekor komet sentiasa dalam keadaan menjauhi matahari disebabkan tiupan angin suria dari matahari. Tarikan graviti planet luar yang kuat menyebabkan komet mudah terkeluar dari orbitnya. Komet yang terkeluar dari orbit berisiko untuk berlanggar dengan bumi dalam kelajuan yang tinggi. So ini dia pergerakan komet. Para saintis sentiasa membuat pemantauan terhadap asteroid di angkasa untuk memastikan orbit asteroid berada pada jarak yang selamat dari orbit bumi. Amaran yang akan dikeluarkan jika terdapat asteroid yang berisiko untuk berlanggar dengan bumi. Asteroid yang menghampiri bumi mungkin dapat dimusnahkan atau diubah arah pergerakannya. Itu cara saintis buat kajian. Takut ada yang dekat dengan bumi, takut dia hentam bumi. So saintis dia kaji, dia tengok dah. Sebelum apa-apa berlaku, so dia ambil dua langkah, sama ada musnahkan asteroid itu ataupun ubah arah pergerakan asteroid itu. Wallahualam. So setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.